kelas dengan bacaan doa dulu. Okey. Sekejap, saya share screen. Kita bincangkan soalan yang lepas. Yang ni. Okey, minggu lepas kita dah belajar pasal ketaksamaan ni lah. Kita belajar yang pasal garis nombor. Kita ada belajar pasal garis nombor kan. Contohnya ni garis nombor kita. Garis nombor yang ni garis nombor. Kiranya kalau sini 4, lepas tu dia anak panah ke kanan, bermaksud dia lebih besar. Lebih besar. Lepas tu kita tengok sebelah sini dia hitamkan ke tak. Kalau tak ada hitam, so maksudnya simbol dia lebih besar sahaja. Kalau dia ada hitamkan, bermaksud dia lebih besar dan sama dengan. Macam itulah. Kalau saya ulang, 4 dekat sini. So kalau anak panah ke kanan bermaksud lebih besar, simbol lebih besar. Dan kalau dia hitamkan bermaksud ada sama dengan. Ada sama dengan. Kalau yang ni tak ada hitamkan kan. So tak ada sama dengan lah. Okay, so B dengan D kalau ikutkan dia ni anak panah ke kiri kan. Sebab tu dia lebih kecil. Lebih kecil. Dan untuk D dia hitamkan, so dia ada sama dengan. Macam itulah garis nombor. Dan sebenarnya ada lagi garis nombor yang okey, nanti saya tunjuk. Lepas tu kita tengok macam mana perubahan nombor tu kan apabila kita tambah darab, tolak bahagi apa semualah. Bila kita tambah atau tolak tu, simbol dia tu bertukar ke tak. Kita ada tengok kanan itu kan. Lepas tu kita kiranya kita dapat 3 benda yang 3 syarat yang membuatkan dia jadi simbol dia bertukar. Apa 3 syarat tu? Saya minta suruh hafal Saya minta suruh hafal apa dia. Ni. 3 nombor tersebut. 3 syarat simbol tu. 3 syarat apabila simbol akan bertukar ialah darab nombor negatif bahagi nombor negatif dengan dibahagi oleh nombor positif. Dibahagi oleh nombor positif. Lepas tu kita dah buat latihan dah. Okey. Okay, sebelum kita bincangkan homework, saya nak tunjukkan yang persamaan tu. Okay, garis nombor tadi, kan garis nombor tadi yang kita dah buat. Yang saya tunjuk tadi, okay, garis nombor yang ni. Contoh kan, kalau ada nombor 5. Kalau ada nombor 5. So maksudnya, kalau dia sini dia tak hitamkan, lepas tu dia anak panah ke kanan, kiranya bermaksud dia lebih besar daripada 5. So X lebih besar daripada 5 lah. Macam itulah garis nombor kan. So kita ada lebih besar daripada 5 dan kita ada ni lebih hitamkan. Okay, katakanlah sini 5. So X ni lebih besar atau sama dengan 5. Macam tu. Lepas tu kita ada kalau 5 tu arah anak panah dia ke kiri. Ke kiri kan. Okay, so anak panah dia ke kiri, tengok pada garis ni lah.
Kiranya dia lebih kecil. So X lebih kecil daripada 5. Macam tu. So kalau ada garis tu negatif 5 dekat sini. So anak panah ke kiri. Lepas tu bulat tu dia hitamkan. Bermaksud X tu lebih kecil atau sama dengan 5. Fahamlah kan? Okey, macam mana kalau dia ada 2 nombor? Ada 2 nombor. Contohnya nombor 2 dengan 5. So nombor 2 dengan 5 ni dia buat okey. First dia buat 2 ke atas kan? Sorry. 2 untuk 2 ni dia buat hitamkan. Tak payah hitamkan dulu. Ke kiri macam ni. So bermaksud X ni kecil daripada 2 kan? Okey, lagi satu dia ada garis. Di mana dekat 5 tu X tu lebih besar daripada 5. Ada 2 lah kiranya. Dalam satu garis nombor ada 2. Kiranya yang ni, untuk yang ni kecil daripada 2, untuk yang ni besar daripada 5. Okey, lagi boleh jadi dia buat kalau dia hitamkan pun samalah kan. Kalau dia hitamkan pun sama je. Kalau dia buat sama pun tak apa awak, sama pun tak apa. So maksudnya dekat sini kita ada X kecil atau sama dengan 2 dan X lebih besar atau sama dengan 5. Kita ada macam ni lah kan. Okey, lagi kita ada yang 2 tu dengan 5 masing-masing berada di tengah. Maksudnya dia tertutup. Dia hanya pergi tengah tu. Kalau yang ni jadi macam mana? Untuk yang ni, okey tengok Tengok ya, kalau nombor 2 ni dia ke kanan. Untuk nombor 2 ni dia ke kanan. Bermaksud dia adalah lebih besar daripada 2. Sebab dia ke kanan, lebih besar daripada 2. Kan? Lepas tu 5 ni, dia adalah lebih kecil daripada 5. Dia ke kiri. Untuk 5 tu dia ke kiri. X tu lebih kecil daripada 5. Okey, kalau macam ni, bila X lebih besar daripada 2 dan X kecil daripada 5, kita boleh gabungkan. Gabungkan dengan dalam satu je lah kiranya. Kita gabungkan guna X berada di tengah dan X ni ialah antara 2 hingga 5. X antara 2 hingga 5. Okey. Kenapa jadi macam ni? Sebabnya X ni besar daripada 2. Bermaksud 2 kecil daripada X. Kan? 2 kecil daripada X. Dan X ni kecil daripada 5. So betul lah X kecil daripada 5. Sama kan? Benda yang sama. Kita gabungkan terus dalam satu je lah. Faham? Faham tak? Siap, sempat salin tak atas-atas tadi? Okey. Lagi satu kita ada yang Okey, kalau yang hitamkan lah kan. Okey, kalau yang hitamkan pun sama je lah. Sama sahaja kalau dia hitamkan pun. Oops, kenapa ni? Sensor ni.
Kalau dia hitamkan, lepas tu anak panah tu untuk 2 pergi ke kanan, untuk 5 pergi ke kiri, bersambung lah. Dia jadi bersambung. So bermaksud dekat sini X tu antara X akan jadi lebih besar daripada 2, betul tak? Lebih besar atau sama dengan 2. Kiranya 2 tu kecil daripada atau sama dengan X. 2 tu kecil daripada atau sama dengan X. Lepas tu X tu kecil daripada atau sama dengan 5. Okey, dia boleh je kalau dia buat macam ni pun. Dia boleh je kalau nak buat 2 ni, untuk 2 dia tak hitamkan, untuk 5 dia hitamkan. Boleh. Ni bergantung kepada soalan. Dia nak buat macam ni ke ataupun yang ni dia hitamkan, yang ni pergi sebelah kiri, yang ni dia tak hitamkan, dia pergi sebelah kanan. So kalau yang ni 25 ni jadi macam mana? X lebih besar daripada 2 kan? So 2 kecil daripada X. Lepas tu dia tak ada sama dengan lah sebelah sini. Lepas tu X tu kecil daripada atau sama dengan 5. Jadi macam ni. Kalau yang sebelah kanan ni, dia jadi X tu kecil daripada 2, ada sama dengan, dan X lebih besar daripada 5, tak ada sama dengan. Kalau yang ni, dia tidak bersambung kan. So memang kena ada 2 lah. Kalau yang bersambung ni boleh buat 1, boleh satukan dia. Okey, lagi satu kita ada yang macam bertindih. Contoh 2, dia buat ke kiri. Lepas tu 5 dia buat macam ni, so ke kiri juga. Ke kiri, dua-dua ke kiri. Dua-dua ke kiri. So bermaksud X kita akan, untuk yang atas ni, untuk yang atas bermaksud X tu kecil daripada 5 kan. Untuk yang atas ni X kecil daripada 5. Okey, untuk yang bawah tu X tu kecil daripada 2 kan. Okey. So kita boleh satukan dia. Satukan dia menggunakan, okey tengok sini. Kita nak satukan dia, kita tengok kawasan yang bertindih. Dekat garis kita ni, kawasan yang bertindihnya ialah sini je lah. 2 ni. Dia ada dua-dua line. Kan? X tu kecil pada 5. Kecil juga daripada 2. So maksudnya 2 ke bawah tu lah yang confirm. 3, 4, 5 bukan. 3, 4, 5 tu tak. 2 ke bawah je. Kiranya yang ni sahajalah yang bertindih tu. Yang bertindih tu kiranya X kecil daripada 2. Kita tak terima lah ni yang X kecil daripada 5. Kita terima yang ni sahaja. Maka X kecil daripada 2. Macam tu. Sama juga kalau dia naik ke atas. Contoh naik ke atas tu kiranya 2 ke 5. Macam ni. Jadi macam mana? 1, dia ada X lebih besar daripada 5. Satu lagi dia ada X lebih besar daripada 2 je. So, kawasan yang bertindih ialah sini. Dia ada dua-dua line kat situ. Ni, ada dua-dua line. So, bermaksud bila kita gabungkan dia, kita ambil X lebih besar atau sama dengan 5. Termasuk 5 lah. Sebab yang ni termasuk, yang atas pun termasuk. Dua-dua termasuk.
Dua-dua ada 5. Kalau yang ni, kalau untuk ni 2 tak ada, yang bawah ni tak ada 5, yang ni ada 2 kan. Termasuk ni yang atas. Yang bawah tak termasuk. So kita kira tak termasuk lah. Boleh? Tengah salin ke? Sekejap ni. Silap. Nombor berapa hamba? Nombor 1. Okay, nombor 1 hamba juga kan? Okay, nombor 1 ni tak ada masalah lah. Betul tak? Nombor 1 tak ada masalah kan? Okay, awak respon lah. Awak respon. Buka mic. 4 dengan 7. Lebih kecil ke lebih besar? Lebih besar daripada atau lebih kecil daripada? Nombor 4. Sorry, A. 4 dengan 7. Kecil daripada. Kecil daripada. Okey. 4 kecil daripada 7. B. Besar daripada. Besar daripada. Betul. C. C. Tak dengar Arwah. Awak nak jawab ke? Tak dengar. C. C tak tahu. Negatif dengan positif lah tu. Negatif dengan positif. So negatif lebih Kecil. kecil daripada. D. Kecil. Kecil juga. 0.25 dengan negatif 1/2. Lebih kecil juga. Ni lebih kecil. Kalau awak tekan kalkulator atau 1/2 bermaksud separuh lah kan. 1/2 separuh. Kiranya 0.5. So negatif 0.25 dengan negatif 0.5. Kalau soalan ni mungkinlah ada yang tertukar. Negatif 0.25 dengan 0.5. Ada negatif dekat depan. Okey, kalau tak ada negatif bermaksud 0.2. 0.25. Kecil lah daripada 0.5. Dia akan jadi kecil kan. Tapi bila dia negatif, ibarat dia bahagi dengan nombor negatif. Atau awak darab dengan nombor negatif lah. Bila kita darab atau bahagi dengan nombor negatif kan. So kiranya dia tukar, dia jadi lebih besar. Dia jadi lebih besar. Sebab kalau garis nombor pun,
garis nombor kan. Sini kosong. Sini 0.25. Negatif. Sini negatif 0.5. So dia lebih besar. Sorry, negatif 0.2 ni. Okay. Sorry, lebih besar. Negatif 0.25 lebih besar daripada negatif 0.5. Silap tadi Nurin. Okay, lebih besar ya semua. Okay, seterusnya nombor berapa? Nombor 3. Nombor 3 kan? Okay, nombor 3 dia nak wakilkan dengan garis nombor lah. So rasanya tak ada masalah lah untuk nombor 3 ni pun. Kan nombor 3A. Okay, X kecil daripada 2. So buat je lah garis letak 2. Kecil daripada. Ada sama dengan tak? Tak ada kan? So ke kiri. Macam tu je. Macam tu je lah. X kecil daripada 2 yang ni. B. X besar daripada negatif 1. So letak negatif 1 ke kanan. Sebab dia lebih besar ke kanan. Tu je. C. Lebih besar atau sama dengan negatif 4. Tulis negatif 4. Buat bulat. Kena hitamkan sebab ada sama dengan. Ke kanan juga. Ada sama dengan negatif 4. Macam itulah. D. X kecil daripada 7. So tulis 7. Ni bulat tu hitamkan ke kiri. Sebabnya X kecil daripada, so dia ke kiri, ada sama dengan, so dia hitamkan. Okay. Boleh. Nombor 3. Okay, nombor 4. Nombor 4 ni pun sama je lah kan. Nombor 4 ni A. X akan lebih besar dari negatif 11. Dia ke kanan. So besar daripada. Okay, B. X kecil daripada atau sama dengan 1/7 kan. Tu je. C. C dia jadi X lebih besar daripada atau sama dengan negatif 6. Okay, D. X kecil daripada 0.3. Okay, ada masalah ke nak jawab soalan ni? Okay. Nombor berapa lagi? Nombor 4. 1, 3, 4. 6, 7, 8 Okay, nombor 6 ni sifat akas. Sifat akas tu yang terbalikkan tu. Yang terbalikkan tu. Sifat akas tu yang kita terbalikkan. 8 besar daripada 1. Bermaksud 1 kecil daripada 8. Macam tu je lah. 8 kan besar daripada 1. So bermaksud 1 tu kecil daripada 8. Macam tu je lah akas. Faham ke Arwah? Okay, Arwah. C. Kenapa dia C kat situ? A, C, B, D. Tak apalah. A, C.
C 7 dengan 7 besar daripada negatif 10. So tukar jadi apa dia Anwar? Hilang dah Anwar. Ada, okey ada. Ah, tak boleh buka mic ke? Mic rosak ke? Tak dengar lah Anwar, selalu tak dengar. Okey lah. Yang lain okey kan? Kalau 7 besar daripada negatif 10, so akas dia ambil je negatif 10, so kecil daripada 7 je lah. Tukar simbol je. Negatif 5 kecil daripada kosong bermaksud kosong tu besar daripada negatif 5. Macam tu je lah. Negatif 9 besar daripada negatif 12. Okay, bermaksud negatif 12 kecil daripada negatif 9. Okay. Tu je, terbalikkan je. Untuk nombor 7, sifat transitif. Okay, sifat transitif kalau 1 kecil daripada 4 kecil daripada 11, bermaksud 1 tu kecil daripada 11. Tu je. Negatif 3 kecil daripada 10, kecil daripada 7. Bermaksud negatif 3 tu kecil daripada 7. Faham kan? Okey, nombor seterusnya C, negatif 7 kecil daripada negatif 4, kecil daripada 3. So bermaksud negatif 7 kecil daripada 3. Macam tu je lah. Negatif 10 kecil daripada negatif 6, kecil daripada negatif 1, bermaksud negatif 10 kecil daripada negatif 1. Nombor 8 pun sama lah, lebih kurang je. Sama je yang kita dah buat tu minggu lepas. Kan? Okey, negatif 2 kecil daripada 13. Yang A. So, bila kita tambah negatif 2 tambah negatif 4. Okey, masing-masing tambah dengan negatif 4. So, bila kita tambah, simbol berubah ke tak? Dia tidak berubah. Simbol dia tidak akan berubah. Kalau tak percaya, cuba kita buat negatif 2 tambah dengan tolak 4 tu. So awak akan dapat negatif 2 tambah tolak 4 dapat berapa? Dapat berapa? Negatif 2 tambah tolak 4. Negatif 6 kan? Negatif 13 tambah tolak 4. 13 tambah tolak 4. Jadi 9. So negatif sorry, saya kata tak berubah kan? Okey. Tak berubah bermaksud kecil lah. Tak selari. Cakap dengan tulis, sorry. Simbol bila kita tambah dia tak berubah. So bermaksud sama je lah. Negatif 6 kecil daripada 9. Bila tambah tak berubah, okay? Lepas tu nombor 2, B. Sekejap. B ni macam, okay betul lah. Soalan ni kan homework kan? Okay. Negatif 7 besar daripada negatif 14. So bila kita darab pula. Darab dengan negatif 6.
darab nombor negatif dekat sini. Soalan dia ialah darab nombor negatif. So, darab nombor negatif kita kena tukarlah, okey. Darab dengan bahagi nombor negatif kena tukar. So, kita tukar simbol. Betul tak ni tukar? Okey. Kita check. Negatif 7 darab negatif 6. 7 darab 6 berapa? 42. So, 42 lah. Negatif darab negatif, positif. 42. Okey. Negatif 14 darab negatif 6. 14 darab 6. 14 darab 6 berapa? 14 darab 6, 84. 84 kan? Okay, so betul lah. 42 tu kecil daripada 84. Sebab tu kita tukar simbol dia. Okay, C 15 besar daripada 3. So dia bahagi nombor positif je. Positif je. So kalau bahagi nombor yang positif tak perlu tukar simbol. So lebih besar juga. Kalau tak percaya 15 bagi 3, 5. 3 bagi 3, 1. 5 besar daripada 1. Kan? Okay, D. D 6 kecil daripada 9. So bila 6 ni bahagi dengan nombor negatif pula. 6 bahagi dengan nombor negatif. So bahagi nombor negatif, darab nombor negatif, kena tukar simbol. Tukar jadi lebih besar. Okay, 6 bahagi negatif 3, negatif 2. 9 bahagi negatif 3, negatif 3. So negatif 2 tu besar daripada negatif 3. Betul lah. Okay. So ingat tak? Tadi saya kata bahagi nombor negatif, darab nombor negatif, lagi satu apa? Apa dia? Darab nombor negatif 1 bahagi nombor negatif. Yang ketiga apa dia? Apa dia yang ketiga? Tak ingat dah? Kan tak ingat dah. Nota ada dah bagi dah kan? Dibahagi. Okay. Apabila nombor tersebut dibahagi. Kalau nombor 1, 2 tu, nombor tu dia darab dengan nombor negatif. Bahagi nombor negatif. Kemudian yang ni dia dibahagi oleh nombor yang lain. Dibahagi oleh nombor positif. Contohnya 2 kecil daripada 3. So kalau 1/2 dengan 1/3 dia jadi terbalik. Macam itulah. Okay, simbol ni awak ingat 3 ni ingat. Kita nak buat latihan ni. Okay, tulis seorang dalam grup kita. Apa 3 syarat yang simbol tukar tadi? Grup kita, grup kita yang grup discussion.
Nah, tulis. Respon kat situ je. Semua kena respon. Berebut lah. Okey, semua betul. Atira betul, Nurin betul. Fatin betul. Adwa betul. Okey. Boleh, boleh. Siapa nak sambung boleh tulis. Okey, seterusnya kita nak buat bina persamaan lah. Tajuk ni mungkin korang macam susah lah dulu kan nak buat kan. Tajuk persamaan, tajuk ketaksamaan ni mesti belajar itu kat sekolah kan susah je nak buat. Okey, kita buat latihan balik. Selesaikan persamaan. Okey, selesaikan persamaan. Bukan ketaksamaan ni persamaan dulu. Bermaksud saya nak awak selesaikan persamaan X tambah 4 sama dengan 2. Okey, so kalau X tambah 4 sama dengan 2. Okey, saya tunjuklah. Sekejap saya tunjuk. Okey, boleh? Soalan nombor 1 ni selesaikan persamaan. X tambah 4 sama dengan 2. So kita nak buat yang ni bermaksud kita buat tambah 4 bawa ke kanan kan? Kita bawa ke kanan so dia jadi X sama dengan 2. Kita pindah 4 jadi tambah tukar jadi tolak. 2 tolak 4 kan? X sama dengan 2 tolak 4 jadi negatif 2. So X tu sama dengan negatif 2 kan? Okey, so kalau soalan selesaikan ketaksamaan. Okey, soalan yang sama. Soalan selesaikan ketaksamaan. X tambah 4 contohnya lebih besar daripada 2 lah. X tambah 4 lebih besar daripada 2. So X ni sama juga kita akan pindahkan tambah 4 pindah ke kanan kan. So bermaksud 2 kena tolak dengan 4. Okey. Lepas tu simbol apa kita nak pilih? Adakah simbol kita nak kekalkan ke kita nak ubah? Okey. So sekarang ni 4 tu kita pindah jadi tolak kan. So kalau tolak ada tak dalam syarat kita simbol tukar? Tolak. Tak ada kan? So sebab simbol syarat tukar syarat simbol tukar ialah darab negatif bahagi negatif dengan dibahagi oleh kan. So kalau tambah tolak tak tukar. So kekalkan. Kekalkan je. 2 tolak 4 negatif 2. Tu je lah beza dia. Anggap jawab buat tu sama dengan tapi kita guna simbol. Tapi simbol tu dia tukar apabila 3 syarat tadi. Contoh yang B.
X tolak 9 sama dengan 3. Ni yang biasa. So kita pindahkan negatif 9 ke kanan kan. So dia jadi X 3 tambah 9. Ni yang kita dah buat lepas lah. 3 tambah 9. Jadi 12 kan. X sama dengan 12. Ni yang biasa kita buat. Okey. Kalau ketaksamaan X tolak 9 X tolak 9 kecil daripada atau sama dengan 3. So dia jadi pindahkan negatif 9 ke kanan. So dia jadi tambahkan. 3 tambah 9. So kalau tambah 9 simbol tak payah tukar. Tak payah tukar. Kekalkan je. Macam tu je lah. Okey, nombor 3. 3X sama dengan 27. Ni yang biasa, persamaan. So kalau yang ni, kita pindahkan 3 kan? Pindahkan 3. 3 ni 3 darab X. 3 darab X kan? So bila kita pindah jadi bahagi. Jadi bahagi. So 27 bahagi 3. X sama dengan 27 bahagi 3. 9. Okay. Jadi kalau ketaksamaan 3X kecil daripada 27, sama juga 3 tu yang kita kena pindah. Jadi X 27 bahagi 3. Okey, bahagi nombor positif kan? Positif. So tak payah tukar juga. Tak payah tukar. Tak payah tukar. Bahagi nombor positif. Tak perlu tukar. Okey, D. Negatif 2/5 X lebih besar, kita buat sama dengan dulu. Sama dengan 2. So macam mana awak buat soalan ni? Awak nak pindahkan apa? Nak pindahkan 5 dulu pun boleh. Nak pindahkan semua pun boleh. Pindahkan semua jadi macam mana tu? Okey, kalau awak pindahkan semua, bermaksud X negatif 2/5 tu darab kan? Negatif 2/5 tu dia darab dengan X. So bila pindah jadi bahagi. Jadi bahagi. So X sama dengan 2 bahagi negatif 2/5. Dia jadi macam ni. So kalau bahagi pecahan, kita kena tukar kepada darab. Awak kena ingat sampai bila-bila tau. Bahagi pecahan kena tukar kepada darab. Lepas tu, pecahan kita kena terbalikkan dia. Jadi negatif 5/2. So dia jadi negatif 5 je lah. Awak kira awak akan dapat negatif 5. Ataupun boleh je kalau awak nak buat yang negatif 2/5 X sama dengan 2 ni. Awak boleh juga pindahkan X dulu. Pindahkan X dulu. So bila pindahkan X, darab 5. Darab nombor positif. So 2 darab 5, 10. Kan 2 darab 5, 10. Sensor ni. Lepas tu, negatif 2X sama dengan 10. So lepas tu kita pindahkan negatif 2. Negatif 2 darab X. So bahagi dengan X. X sama dengan 10 bahagi negatif 2. Bahagi negatif. X sama dengan negatif 5. Negatif 5 kan jawapan dia. Okey, kalau kita buat ketaksamaan, negatif 2/5 X besar daripada 2. So, X, awak nak yang ni pun boleh.
Nak guna cara first boleh, nak cara kedua pun boleh. Pindahkan semua lah. Okay. So pindahkan semua 2 bahagi negatif 2/5. 2 bahagi nombor negatif. Bahagi nombor negatif. So simbol kena tukar. Kalau kita buat darab pun bermaksud darab dengan negatif juga ni. Memang kena tukar. So last kali negatif 5. Okay, ada faham? Okay, sekarang cuba jawab soalan 4 dalam praktis formatif 7.2. Nombor 4. Okay, buat nombor 4. Buat nombor 4. Praktis formatif 7.2. Muka surat. Siapa ada buku? Muka surat berapa? 98.
Masya Allah.
Boleh buat ke? Kok aku ingat? Ini Anas boleh? Fatin okey? okay, saya tengah buat ni. 3. Okay. Salah tekan. Itu je lah dalam singok. Ambil satu kain, aku menutup mata begitu.
Gue nak buat pecahan lah. Uhu. Okey. Saya tunjuklah sikit lah. Saya tunjuk sikit. Sambil-sambil tunggu korang jawab tu. Negatif 5. Untuk nombor 4A, Siap. macam ni lah pecahan. Okey. Saya nak bagi tahu yang pecahan tu sebenarnya. Takut ramai yang tak dapat nak jawab tu. Kut pening yang nak buat pecahan yang 4D tu. Okey, saya bagi tahu 4D Yang ABC saya rasa tak ada masalah. Semua setakat ni semua hantar tu boleh buat. Cuma ada salah kira lah. Okey. Yang untuk 4D, kalau kita ada pecahan. Okey, contoh pecahan yang tadi lah. Okey, saya tunjuk pecahan yang tadi. Negatif 2/5 X sama dengan 2. Okey, so macam ni bermaksud negatif 2X per 5. Jadi macam ni. Benda yang sama ni. X tu dia akan berada dekat atas. Sama dengan 2. So, awak bawa naik 5 dulu. Bahagi 5. So, awak tukar pindah jadi darab 5. Negatif 2X sama dengan 2 darab 5 dulu. So, 10 kan? Okey, so X kita negatif 2 ni awak pindahkan ke kanan. Pindahkan ke kanan. 10 bahagi negatif 2. Bahagi negatif. Negatif 5. Kan? Negatif 5. Itu kalau persamaan lah. Kalau ketak samaan, awak tengoklah. Perlu ketak kita suka simbol. Ni pecahan. Ingat. Yang X tu bawa naik atas. Okey, saya dah tunjukkan yang pecahan. ABC nampak tak ada masalah. Okey, tunggu korang hantar lah. Bukhari? Boleh buat?
Okey, nombor 4A. Saya tunjuk 4A. Nombor 4A. X tambah 3 besar daripada 6. So, kita pindahkan tambah 3 ke kanan. X 6 jadi tolak 3. Pindah tambah 3 ke kanan. So, jadi tolak 3. So, bila tolak simbol, tak perlu tukar. Tak perlu tukar. So, X lebih besar daripada 6 tolak 3. 3 lah. 3. 6 tolak 3 kan. Okey, lepas tu B. Okey, yang B. Untuk B, soalan dia X tolak 4 kecil daripada atau sama dengan 5. Okey, so kita pindahkan tolak 4 ke kanan kan. Okey, kita pindahkan tolak 4 ke kanan. So, X jadi 5 tambah 4 kan. So, bila tambah simbol, tak perlu tukar juga. Okey, tak perlu tukar. Kecil daripada 9. Okey, situ sampai A dengan B tak ada masalah kan. Okey, sekarang ni C. C ni ramai juga ni. Memang ramai pelajar yang tertukar. Darab dengan nak tambah tolak. Selalu je tertukar. Okey, kalau tambah atau tolak, dia akan tulis macam ni. X tambah 6 atau X tolak 6. Ataupun 6 tambah X, 6 tolak X. Yang tu baru kita pindah guna tambah tolak. Ni tambah tolak. Kalau macam ni, 6X bermaksud darab. 6X, yang tu bermaksud darab. Okey? Awak kena ingat kalau macam ni, dia tambah tolak ni. Kalau yang ni darab. 6X tu bermaksud 6 darab X. 6 darab X. Okey, so bila 6 darab, kita pindah jadi bahagi. Kan? 6 tu pindah jadi bahagi. Kiranya X negatif 24 akan bahagi dengan 6. Akan kena bahagilah. Okay, bahagi dengan positif. Tak perlu tukar. Dapat negatif 4. Tak perlu tukarlah. Awak ingat dia 6X tu ialah darab. So, bila pindah jadi bahagi. Ni darab. Okay? Pindah jadi bahagi. Bukannya awak tengok nombor 6 tu positif. 6 positif. So, bila pindah awak jadi tolak 6. Tak boleh. Tak boleh. Dia darab. 6 dengan X tu dia darab. Kalau yang ni 6 tu dia tambah dengan X. Kalau yang ni negatif 6 tu dia tambah dengan X. 6 ni tambah dengan X. 6 ni tolak X. Ni. Okay, C. D. Untuk D negatif X. Okay, awak tulis macam ni. Kalau ada pecahan macam tu.
Negatif X tu, so negatif X tu dekat atas, 5 dekat bawah. Negatif X per 5. Negatif tu sekalikan je. Negatif X per 5. Lebih besar daripada 6.5. Tak payah fikir yang dia pecahan ke tak pecahan ke. Kalau macam ni bermaksud dia bahagi 5. So, bila bahagi 5, awak kena pindahkan 5 bahagi 5. Yang ni pun samalah ni. Dia bahagi. Bukannya kita tengok kepada bahagi 5 ni. Okey, 5 ni positif. So, pindah jadi tolak 5. Tak boleh Tak boleh macam tu. Bukan kita tengok sini tambah 5. So, kita pindah tolak 5. Yang tu salah. Kita tengok. Yang kita tengok ialah X tu jadi apa dengan 5. Dia bahagi dengan 5. So, dia bahagi 5. Sebab itulah kita pindah jadi darab. Negatif X 6.5 darab dengan 5. So, darab 5 tu darab positif. Okey, simbol kekal lagi. Okey, simbol kekal lagi. Dapat 32.5 kan? 32.5. So, yang ni negatif X lebih besar dan negatif X. Negatif X bermaksud negatif 1X. Negatif 1X. So, negatif 1 dengan X tu dia buat apa? Dia darab. Negatif X darab 1 kan? Negatif 1 darab X. So, bila darab baru kita pindahkan dia. Pindahkan bahagi negatif 1 lah. Sebab tadi darab negatif 1 dia 32.5 bahagi negatif 1. Bahagi negatif 1. Okay. So, bila bahagi negatif, kena tukar simbol. So, jawapan negatif 32.5. Okay, awak kena ingat yang tu, darab dengan bahagi tu. Jangan pindah kita tengok nombor tu. Macam contoh yang ni, negatif 1X. So, awak pindah jadi 32.5 tambah 1. Yang tu salah. Okay. Faham? Okay, teruskan nombor 5. Untuk nombor 5 tu kita boleh tengok contoh 12 lah. Contoh 12. Contoh 12. Okay. So, contoh 12 ni contohnya 12A. 1 tambah 3 X kecil daripada X tolak 7. 1 tambah 3X kecil daripada X tolak 7. So, kalau X tu ada lebih daripada 1 lah. Lebih daripada 1. Asalkan dia kuasa yang sama. X kuasa 1, X kuasa 1. Dua-dua kuasa 1. Dua-dua ni dia tak tulis kan. Dia bukannya yang ni kuasa 1, yang ni tiba-tiba X kuasa 2. Tak samalah tu. Kalau yang ni dikira sama. So, bila sama, kita boleh sekalikan. Nanti kita akan tambah tolak lah.
Bila sama macam tu kita nak buat tambah tolak. Okey. Nak buat tu kiranya yang X ni awak boleh pindah ke kiri. Kita sekalikan 3X tolak X. X tu kita pindahkan tolak X. Kita sekalikan dia. Okay, tak apalah awak tulislah 1 kat sini. Tulis dulu tak apa. Okay, tadi pindah tolak kan, tolak X kan. So tak payah tukar simbol. Lepas tu 1 ni pun okay, kita nak cari X kan. Okay, 1 ni kita pindah. Kalau yang ni 1 tambah tapi hubungan dia 1 ni, hubungan dia dengan X ialah tambah. So kalau kita tengok nombor kat sini lah, depan dia ni tambah 1. So kita pindah jadi tolak 1. -7 tolak 1. So bila tolak simbol tak payah tukar. 3X tolak X. Okey, untuk 3X tolak X ni dia kita panggil sebagai sebutan serupa. Sebutan serupa. Sebutan serupa. Kita belajar minggu lepas. Ini sebutan serupa. X kuasa 1, X kuasa 1. Dua-dua tu kuasa 1. Kuasa yang sama lah. Kiranya sebutan serupa. So bila 3X tolak X, kena ingatlah hari tu belajar. Ambil nombor je. Tolak dengan nombor yang dekat depan. 3X tolak 1. So jadi 2X. Okey, -7 tolak 1. -8. Kecil daripada. Okey, so yang ni 2X kecil daripada -8. Untuk X ni dia darab dengan 2. Darab dengan 2. So kita pindah jadi bahagi. Kalau buat macam ni, -8 tolak 2, salah. Okay. -4. Okay, faham? Untuk B, 5 darab 4 tambah X lebih besar daripada -10. Okay, kalau kita ada kurungan, yang luar kurungan mesti darab masuk dengan dalam kurungan. Ingat yang luar kurungan mesti darab masuk dengan yang dalam kurungan sahajalah. Jangan 5 darab dengan -10. Tak boleh. Darab yang dalam kurungan je. So 5 darab 4, 20. 5 darab X, 5X. Okay, sebelah kiri -10. Dia besar. Okay, kita nak cari X kan. Kita nak selesaikan X. So, kita pindahkan 20. Pindahkan 20. Jadi, 5X -10 tolak 20. Tolak 20. Tak berubah. Simbol tak berubah. Okay, 5X lebih besar daripada -30. So, X -30 bahagi 5. Bahagi nombor positif. Tak payah tukar simbol. Macam tu je. Senang lah. Kan? Senang ni. Okay, -6. Seterusnya C. Okay, C pula. 1 tolak 2X per 3 lebih kecil daripada 7. So, yang ni kalau pecahan macam ni, awak janganlah pindah. Janganlah pindah 1 dulu. Tak boleh. Sebab 1 ni, 1 tolak 2X per dengan 3. Semua ni baru per. So, kenalah pindahkan 3 dulu. Pindahkan 3 dulu. Sebab yang ni kira dekat dalam lah. Maksudnya macam contohlah. 1 tolak 2X tu, okay, katakanlah U. U ni ialah 1 tolak 2X kan. So maksudnya U tolak 3. Macam tu.
U tu adalah 1 tolak 2 X. U per 3. So maksudnya X tu berada dalam U. So tak bolehlah kita nak pindahkan 1. Pindahkan yang dekat luar dulu. Okay, pindahkan yang dekat luar dulu. 1 tolak 2 X. Cik daripada 7 darab 3, 21. 21. 7 darab 3. Sekejap batu sekejap. Okey, 1 tolak 2X kecil daripada negatif 21. 21. So, kita nak tahu negatif 2X kan. So, kita pindahkan 1 ke kanan. Dia jadi 21 tolak 1. So, tolak 1 simbol tak tukar. Negatif 2X kecil daripada 20. 21 tolak 1, 20. So, 20 sekarang ni kita nak bahagi dengan negatif 2. Bahagi nombor negatif. Okey, simbol kena tukar. Simbol kena tukar. Negatif 10. Okey. Ada soalan boleh tanya terus, okey? D ni tengok sikit. Ada pecahan ni. Tengok. Okey, 3 per 2X tolak 1. 2X tambah 1. Okey, so yang ni kita sekalikan lah. Sekalikan 2X tu bawa ke kiri. Negatif 1 untuk yang ni awak nak pindah ke sekarang pun boleh. Tak nak pindah lagi pun boleh. Kalau tak nak pindah lagi, tulis dulu kat sini. 3 per 2X. Okey, yang ni tolak 2X. Kalau tak nak pindah lagi, tulis dulu. Tulis dulu macam ni. Kalau tak nak pindah lagi. Kalau nak pindah terus pun tak apa. 1 tambah 1. So 3 per 2X tolak 2X. So ingat lagi, kita kalau tolak macam ni, ambil nombor yang depan sahaja. Ambil yang depan sahaja. 3 per 2 dengan tolak 2. 3 per 2 tolak 2. 3 per 2 tolak 2. Dapat 1 per 2X. Lebih besar daripada 2. So 1 per 2X ni bermaksud X per 2 lah tu. X per 2. So dia jadi X 2 darab 2. Darab nombor positif. So X lebih besar daripada 4. Boleh? Tanda soalan lebih bagus. Okey, teruskan nombor 5. Kita ada 15 minit lagi. Teruskan nombor 5.
Saya tutup je share screen tu, saya bagi dalam group tu sebab saya nak guna screen. Untuk soalan E tu awak kena darab silang. Okey, darab silang. Soalan E kena darab silang. Darab silang macam mana? Okey, sekejap. Darab silang ni yang 2/3 dengan 54 tolak 5/6 kan. Okey, so kalau darab silang tu 6 darab dengan 2, 3 darab dengan 54 tolak 5x. Okey, saya tunjuk sikit lah. Bila 6 darab 2 bermaksud 2 tu darab dengan 6. Ataupun 6 darab dengan 2. Tak kisahlah. 6 darab dengan 2. Lepas tu yang sebelah kanan ni, 3 ni darab dengan 54 tolak 5x. So simbol lagi. Lepas tu selesaikan. Yang luar kurungan darab dengan dalam kurungan. Boleh buat kan? Nanti hantar ya.
Ada apa-apa soalan ke? Okay, untuk soalan 5 ni, hantar malam ni Hantar malam ni. Hantar malam ni apa yang kalau awak tak siap sebab tak boleh nak buat, okey saya maafkan yang tu. Tapi kalau tak hantar sebab malas ke apa, tak boleh lah. Okey. Tu kena hantar malam ni. Untuk 5 soalan ni, kalau macam soalan yang contoh macam soalan E ke, tak tahu nak buat dah kan. Okey. Yang tu tak apalah, okey saya maafkan. Tapi hantar setakat mana yang awak boleh buat. Faham? Okay, kejap lagi saya send homework. Yang tu due date hari Ahad lah. Due date homework hari apa? Hari Sabtu lah. Homework due hari Sabtu ya. Sempatlah hari Ahad tu saya semak. Hari Isnin kita nak kelas. Okay, kalau tak ada soalan, so itu saja. Mana? Hilang ke? Ada. Okay. Ni akan dah telah. Kalau tak ada soalan, itu saja kelas malam ni. Tak ada soalan. Tak perasan tak buka mic. Yang tadi saya share screen tadi. Okay, yang soalan nombor 5 tu awak siapkan by malam ni, hantar by malam ni setakat yang dah buat. Setakat yang mana boleh buat. Okay, siapkan 5 soalan tu A, B, C, D, E kan. Ke A, B, C, D. Buat 5 soalan tu. Okay, in case soalan yang akhir ke, soalan yang ketiga ke tak dapat nak buat. Okay, so buat setakat yang mana awak buat. Setakat yang mana awak boleh buat. Lepas tu hantar. Jangan tak hantar pula. Okay, untuk 5 soalan ni, hantar malam ni. Lepas tu homework yang saya akan bagi kejap lagi. Yang tu due date hari Sabtu nanti. Okay, habis sekolah. Siapa yang habis sekolah hari Khamis, sempat buat Jumaat Sabtu. Siapa yang last sekolah hari Jumaat sampai pukul 1 12 suku. 12.30. Boleh buat petang tu, Sabtu, Sabtu malam, hantar by Sabtu malam. Okey. Okey, itu saja. Ada soalan? Tak ada? Okey, tak ada. Okey, Assalamualaikum. Selamat malam.